Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pengurusi yang saya hormati dan kasihi, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Ustaz Rizal Marikan, ni nama mereka. Datuk Seri Reza ni dia memang ustaz. Dulu dia mengaji UIA bagian bahasa Arab. Pernah belajar di Kuwait. Tentu mungkin heran, macam pandai Arab. Memang dia pandai Arab. Pandai betul, bukan baru apa yang pagi tadi. Yang dihormati Datuk Mustafa Muhammad Mustafa, CEO Madrid, Saudara Syukri Ibrahim dan seluruh pimpinan Madrid dan semua yang mungkin saya tak hafal namanya. Saya dengar tadi. Saya sebut sikitlah, dan ini sekadar tazkirah saya ni. Bulan-bulan puasa ni saya tak pergi mana sangat. Tapi oleh kerana Datuk Seri Reza dia telefon sendiri, saya mai lah juga. Kalau tidak saya duduk tekap peralih lah. Baru balik Sabah dan kami ada operasi di Sabah. Tadi Datuk Seri sebut tentang peperangan Badar. Peperangan Badar ini dikenali juga sebagai hari peperangan Badar, sebagai Yaumul Furqan, hari yang membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar. Dan Al-Quran, salah satu namanya ialah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ni ada anak-anak kita yang Maha Suci Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, kriterian yang mana untuk dijadikan peringatan bagi sekalian, turun kepada hambanya untuk dijadikan peringatan bagi sekalian alam. Al-Furqan membedakan, yakni keupayaan membedakan, membezakan. Kita hidup ni dapat datang ke tempat kerja, dapat pulang ke rumah, dapat makan makanan kerana keupayaan kita untuk membezakan. Jika kita tak ada keupayaan membeza antara pejabat kita dengan pejabat orang, kita tak sampai pejabat kita. Betul tak? Antara rumah kita dengan rumah orang, kita tidak sampai ke rumah kita. Antara anak kita dengan anak orang, kita keliru. Lebih keliru kalau antara bini kita dengan bini orang. Maka Furqan, keupayaan, kemampuan membedakan antara suatu perkara dengan suatu perkara adalah asas untuk manusia hidup di atas dunia ini. Allah menurunkan Furqan yang terbesar, iaitu Al-Quran. Maka Al-Quran jika dibaca oleh kita, ia berupaya menjadikan kita mempunyai suatu ability, kemampuan membedakan. Jika kita membaca Al-Quran tetapi kita gagal untuk membedakan, bererti kita belum membaca Al-Quran. Ramai orang dalam dunia ini memperkatakan tentang mukjizat Al-Quran, the miracle of Quran. Apa dia mukjizat Quran? Of course, linguistik, soal bahasa merupakan soal salah satu mukjizat Quran.
Tetapi walaupun bahasa memang mukjizat Quran. Quran tak dapat how many times Quran challenge supaya Quraisy Arab ketika mereka berada pada kemuncak keupayaan bahasa mendatangkan Al-Quran, mereka tak dapat mendatangkan surah pun sama seperti Quran. Tetapi keupayaan bahasa hanya akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang pandai bahasa Arab. Itu pun hendaklah kepada level keupayaan mempunyai zauq ataupun taste sehingga dia dapat merasai language tu. Baru dia akan tahu. Kalau kita baru belajar bahasa, kita belum mampu baca buku Shakespeare, kita tak akan tahu keindahan bahasa. Sekadar kita dapat kenal dasar bahasa. Sehingga kita mampu mengetahui keseni bahasa. Kalau itu sahaja mukjizat Al-Quran, maka tak ramailah manusia di dunia ini yang dapat menikmati mukjizat Al-Quran. Mesti di sana satu mukjizat yang lebih jelas untuk dinikmati untuk semua manusia. Semua manusia boleh merasai, boleh experience mukjizat itu. Ialah mukjizat kandungan Al-Quran. Itulah yang telah menyebabkan bagaimana artis-artis barat yang membaca Al-Quran, walaupun tak ada guru lagi, hanya membaca translation, Quran terjemahan, menganut Islam. Sehingga menjadi kerisauan di Eropah, di dalam peperangan Israel menyerang Palestin sekarang ini. Al-Quran begitu laris di Eropah. Dan kita tengok ramai tokoh-tokoh, ramai orang-orang barat yang menganut Islam. Kerana mereka nak tahu apa what Islam is. Kenapa keupayaan orang-orang di Palestin itu bertahan. Lalu mereka baca Quran. Mereka tak faham bahasa Arab. Mereka hanya baru dapat merasai terjemahan. Itu pun terjemahan bergantung kepada penterjemah itu. Pun begitu, mereka telah menganut Islam. Kerana inti kandungan Al-Quran. Apabila lebih lama seseorang itu berada di dalam dataran agama, maka dia akan lebih faham hal-hal yang sangat penting dalam hidup yang mungkin tak dipahami oleh orang. Saudara-saudara sekalian, untuk hidup semua orang hidup. Muslim, bukan Muslim, berbagai agama hidup. Tetapi memaknai makna hidup. Sehingga hidup itu benar-benar hidup. Ini hanya dapat difahami oleh orang yang memahami Al-Quran. Saya buat beberapa contoh. Satu contoh yang penting kepada tuan-tuan. Kalau kita baca tentang fadilat puasa, apa dia offer yang terbaik yang Allah offerkan kepada kita kalau kita berpuasa? Ni adik-adik kita yang ada ni. Apa dia? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, lagi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan harapkan keredaan Allah, diampunkan apa yang terdahulu daripada dosanya. Mungkin orang kata, that's all. Itu je. Sebab dia kata, ampun je, tak ada bonus-bonus lain. Ujung bulan ke, bonus raya ke. Sebab kita tidak dapat
kerana kita tidak memahami perkataan maghfirah. Tadi Datuk Seri Reza sebut tentang Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Bila Aisyah tanya Nabi SAW dalam hadis yang semua kita hafal, apa patut dia doa kalau dia bertemu Lailatul Qadar? Apa doa dia? Ni, adik-adik kita ni, apa dia? Saya tengok ada ustaz seorang, Allahumma afun, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebahagian riwayat Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Itu lebih kok. Ada tambahan juga. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu pemaaf dan sukakan kemaafan. Ampunkanlah aku. Kesemua hidup kita ini. Hidup kita ini. Sama ada kita sedar atau kita tidak sedar. Perkara terbesar yang kita perlukan ialah keampunan Tuhan. Dan krisis hidup manusia apabila dia tidak diampunkan oleh Tuhan. Saya buat satu contoh untuk dipahami dalam hidup. Al-Quran kata walillahil mathalul a'la, Allah Maha tinggi untuk diberikan contoh. Tapi untuk kita faham, kita kerja di satu pejabat kita ni, kita ada bos kita, Datuk Muhammad Mustafa, kita tahu bos kita marah kat kita. Contohnya, kita main kerja. Setiap kali kita nak sampai pejabat, kita rasa apa? Serabut ke tak? Serabut. Kita tahu suami kita marah kat kita. Nak sampai rumah, kita tahu dia marah kat aku ni. Kita tahu ibu kita marah kita. Bila kita nak sampai rumah dia, ataupun kita jalan hidup. Bagaimana orang yang tahu Tuhan tidak mengampunkan dia, sedangkan dia hidup di atas dengan kehidupan keseluruhan yang dia hidup, keseluruhannya tidak ada kecuali ia bergantung kepada Tuhan. Maka lawan opposite kepada keampunan itu apa dia? Adalah azab. Ulaika alladhina ishtaru ad-dhalala bil huda wal azaba bil maghfirah. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dibayar petunjuk, dan membeli azab dibayar dengan keampunan. Lawan kepada keampunan adalah azab. Orang yang tidak diampun oleh Allah, dia hidup dalam azab. Dia ada satu keresahan yang dia tidak tahu ubatnya dalam hidupnya. Dia mungkin memiliki kekayaan, kedudukan. Dia mungkin telah cuba buat segala perkara. Dia mungkin cuba mengembirakan dirinya. Di dalam dirinya ada azab yang tidak padam. Dia mencari-cari dirinya yang dia tidak bertemu. Dia mungkin dinaikkan pangkat, dia mungkin ada rumah yang elok, mungkin ada family yang bagus, tapi dia kehilangan ketenangan dalam memaknai hidup kerana dia tidak mendapat maghfirah. Maka Allah jadikan keseluruhan perjuangan hidup kita ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, kamu segerakanlah. Sari'u ni, siapa belajar bahasa Arab dia tahu. Dalam ayat lain Allah kata sabiqu ila maghfirah, race towards forgiveness of Allah Subhanahu wa taala.
kamu berlumba-lumba kepada keampunan Allah. Allah suruh kita berlumba-lumba kepada keampunan dia. Dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, sehingga hari ini saintis boleh mengukur ukuran bumi tapi belum dapat mengukur luasnya langit. Tuhan kata syurga seluas langit dan bumi. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Saya suka dia punya apa Quran. Dan apabila kamu lihat, kamu akan dapati ia satu nikmat dan kerajaan yang besar. Orang yang masuk syurga, orang tu mungkin di dunia dulu pegawai kecil saja, tapi orang yang masuk syurga, dia akan mendapati nikmat dan kerajaan yang besar. Sebesar mana kerajaan dunia, dunia hanyalah debu yang halus bagi cakrawala yang luas. Allah menyediakan kerajaan bagi setiap yang memasuki syurga. Dia lebih daripada segala maharaja yang ada di atas muka bumi ini. Quran janji. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumbalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Allah suruh kita berlumba kepada keampunannya. Saya nak bedakan, dalam ayat yang lain Allah kata, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Kamu berlarilah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Tapi bila Tuhan cakap tentang kerja, saya bukan kata jangan kerja kuat, tentang dunia, tuan-tuan tengok, ni kita baca Quran, sebab tu baca Quran. Quran amazing. Cara Quran mentadbirkan, memberikan perkataan sangat-sangat halus. Bila Quran cakap tentang dunia, Quran kata apa? Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi yang dimudahkan untuk kamu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Ini surah apa ni? Al-Mulk. Dan kamu berjalanlah di atas muka bumi dan makanlah rezekinya. Untuk hidup Allah kata kamu berjalanlah, tapi untuk akhirat Allah kata kamu berlarilah mendapatkannya. Kita berlari untuk mendapatkan dunia. Tak salah kita berlari, tapi masalahnya kita berjalan untuk mendapatkan akhirat. Maka kita diselubungi dengan resah yang kita tidak tahu. Segala pencapaian hidup, agama suruh kita capai dalam hidup. Agama suruh kita berjaya. KPI, matret ada KPI dah. Setiap kementerian ada. Tetapi untuk manusia keseluruhan, tuan-tuan dan saya, satu KPI yang sama Allah bagi jadi. Yang mesti kita capai. Dan mesti kita ingat. Tak payah jadi mufti, tak payah jadi syekh besar, tak payah jadi orang besar, sama ada sapu sampah di jalan ataupun orang besar yang memegang jawatan, sama saja KPI dah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mana ni? Faqad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sangat simple, very clear. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup, semua nyawa nafs akan merasai mati. Every soul will taste death. Semua yang hidup mesti mati. Dan kita yakin, sebesar mana hebat kita pun, every day kita tahu ada orang mati. Tak ada lagi orang yang kita dengar, Assalamualaikum, good morning,
Apa khabar, daripada mana? Oh, saya sebenarnya dah 500 tahun dah umur. Tak ada. 80 tahun, 90 tahun, jarang-jarang. 60 tahun pun kadang-kadang dah sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kamu hanya akan mendapat balasan kamu, full compensation adalah pada hari kiamat kelak. Hari ini tak dapat penuh. Kadang-kadang kita buat baik, orang tak puji kita pun. Kadang-kadang kita buat betul, orang kata kita salah. Tapi Allah kata, in the day of judgment, pada hari kiamat, semua orang akan dapat yang penuh. Tak ada orang yang miss dia punya kebaikan. Kamu akan dapat sepenuhnya ganjaran kamu, balasan terhadap apa yang kamu buat. Tapi Tuhan kata satu KPI kamu. Faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang thrown away from the hellfire. Sesiapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Tuhan punya alam ini, Tuhan beritahu kita. You buat apa di dunia? Pencapaian, jawatan, Perdana Menteri, Presiden, Raja, Maharaja, Sultan. Kalau kamu selamat dari neraka, kamu masuk syurga, kamu berjaya. Kalau tidak, kamu gagal. Di dunia, orang biasa, orang tak pandang, orang anggap lekeh, orang anggap tidak ada harga. Kalau kamu masuk syurga, kamu selamat daripada neraka, kamu berjaya. Sejauh mana pun pencapaian yang dicapai oleh insan, tapi kalau dia masuk neraka, dia gagal. Dan Allah bagi satu key, satu kunci untuk kita fikir faham betul-betul. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Delusion. Satu penipuan. Fulan semalam orang biasa, hari ini dia naik. Orang itu hari ini naik kemudian turun. Hari ini disanjung, tahun depan dia turun. 5 tahun lepas dia dipuji, hari ini dia dikutuk. Dulu dia orang paling cantik, hari ini dah tua. Dunia berubah. Dunia berubah. Semua orang yang berlumba-lumba untuk mendapatkan pujian manusia telah kecewa dengan kehidupan ini. Sekarang ni dunia medsos. Satu orang buat status, satu ucapan, satu tindakan, dapat thousands likes. Dia pun rasa happy. Mari minggu depan kes lain pula, beribu netizen kutuk dia. Sekarang macam tu. Berapa ramai orang politik yang beberapa tahun dulu diangkat, dipuji sampai tak ada tempat nak likes, hari ini telah dikutuk dan telah tidak dikenang. Berapa ramai orang yang telah membina mungkin bangunan-bangunan yang besar seperti ini. Pada hari ia dibina dan perasmian dia ditepuk tangan dengan penuh penghormatan. 10-5 tahun kemudian orang telah melupainya dan mengenang orang baru pula. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu. Semua yang kita buat dilupakan. Akhirnya sebahagian tokoh tinggal bagi nama jalan, nama bangunan. Diletakkan dalam buku-buku sejarah, diingati ketika anak murid ingin memanggil peperiksaan.
Bersendirian dia menghadapi Tuhan di atas apa yang telah dia lakukan di atas muka bumi. Jika ia lakukan dengan jujur, maka dia mendapat pahala. Jika dia lakukan untuk mengangkat namanya, dia tidak membawa pulang apa-apa, bahkan mungkin dosa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya yang bercakap ini, yang mungkin orang kata mufti, ditipu oleh dunia dengan jawatan dan keadaan saya. Orang lain juga ditipu. Kerana dunia itu sangat hebat penipuannya. Ketika seorang bercakap tentang ikhlas, dia tidak ikhlas. Ketika seorang bercakap tentang dunia itu menipu, dunia sedang menipunya. Agama, furqan. Agama menjadikan seseorang dapat membedakan apa yang ia lihat di hadapannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila peringkat-peringkat hidup manusia berubah, keadaan, rasa, perception dia juga akan berubah. Anak-anak kecil yang kita lihat di hadapan kita ini, ketika kita pernah melalui hidup seperti mereka, banyak makanan-makanan kita rasa sangat sedap di lidah kita. Hari ini setelah kita dewasa, kita tak makan lagi itu. Berapa banyak keadaan-keadaan yang kita rasa bahagia, kemudian ia tidak bahagia. Rumah tangga juga demikian. Tempat kerja, kumpulan, parti politik, kampung halaman, berubah dengan berubahnya masa dan keadaan diri yang merasakannya. Puasa, agama, ia memasukkan rasa yang benar di dalam diri kita. Supaya kita bukan saja ada furqan, kita ada rasa zauq yang benar. Sehingga kita dapat merasai yang manis itu manis, yang pahit itu pahit. Sebab itu Al-Quran menyifatkan fi qulubihim marad, pada jantung hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah untuk mereka penyakit. Apa penyakit? Orang yang berpenyakit mempunyai timbangan yang berbeda. Biasanya orang Melayu ni masa sakit itulah kita bawa makanan yang sedap. Masa kita sihat dia tak bawa dah kat kita. Tapi apabila kita sakit, dia bawa yang sedap. Kita makan yang sedap, kita kata pahit. Kita kata aku tak dapat rasa. Bukan kerana makanan berubah rasa seperti tadi, tetapi tubuh telah berubah keadaan kerana ada penyakit di dalam tubuh. Apabila tubuh kita sakit, kita gagal melihat yang menipu itu tipu, yang benar itu benar. Lalu kita merasai dunia sangat manis dan merasai furqan, kebenaran itu adalah pahit. Agama datang untuk membetulkan hal ini. Sehingga seseorang boleh tersenyum dengan kebenaran walaupun orang lain tidak menyukainya, kerana dia telah mempunyai rasa yang betul. Sehingga seseorang dapat hidup bahagia dengan Allah walaupun orang-orang lain tidak suka. Apabila dia mengetahui di situ adanya redha Allah. Sehingga manusia mencapai ke peringkat itu, barulah diturun bermakna yang dikatakan Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran ini kepada hambanya. Ini yang dilakukan oleh Quran. Ini yang menyebabkan kehairanan orang-orang di barat apabila mereka yang masuk Islam meninggalkan kemewahan hidup, sanggup kerana membaca Al-Quran merubah kehidupannya.
Ini yang mengherankan, kenapa pada kesejukan malam ketika orang enak tidur, orang-orang mukmin bangun mengambil wuduk dan menunaikan qiyam, berdiri bersendirian dalam kesunyian malam, berdoa kepada Allah, bersalat, berdoa, sujud dan memohon keampunannya. Tidaklah kita dapat menikmati nikmat ini selagi lidah kita ini lidah orang yang tidak sihat, lidah orang sakit. Kalau orang sakit, ubatnya mungkin diberi oleh doktor sebagai menghilangkan panas ataupun virus yang ada dalam diri dia. Tapi orang yang berpenyakit tentang dunia ini, ubatnya tadi keampunan Tuhan. Untuk mencari keampunan ini, maka Allah telah menyediakan banyak perkara supaya kamu sampai ke dataran keampunan. Salah satunya puasa. Dan hadis itu juga menyebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, iman dan mengharapkan pahala, Allah ampun dosa dia. Saudara-saudara, saya sendiri, tuan-tuan sekalian, kita berjuang untuk keampunan Tuhan. Dan kita berjuang untuk itu sehingga kepada nafas kita yang terakhir. Saya selalu sebut dalam banyak, ingatkan diri saya, orang mukmin tak pernah tamat cita-cita dia. Orang-orang yang minat novel atau novel yang paling masyhur dalam dunia ni, yang diterjemahkan dalam semua bahasa hampir, The Alchemist. Dalam The Alchemist tu dia cerita bagaimana cita-cita telah menghidupkan manusia. Ramai pembaca. Dikatakan tidak ada Presiden Amerika yang tak membaca The Alchemist. Tapi saya nak cerita, dan itu termasuk cerita semangat satu orang untuk terus hidup berniaga kerana dia nak pergi haji. Dia seorang Kristian tapi dia tulis. Tapi saya nak cerita orang mukmin kenapa dia hidup. Kebanyakan orang bila sampai pencen dia kata, aku ni tak ada apa cita-cita lah. Nak pencen dah. Nak tunggu berapa hari dah lagi. Ingat habis ni nak tengok cucu je kot. Tak ada apa. Apa harapan pakcik? Tak ada harapan apa dah. Hang tengok umur aku ni. Saya cakap orang utara kata. Hang tengok umur aku ni harapan apa dah. Itu membedakan. Bukan saya kata dia silap. Tapi mungkin dia terlepas pandang. Mengapa orang seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi pernah duduk di rumah dia? Makam dia tu kira tinggi kerana Nabi pernah menumpang di rumah dia. Tapi sehingga akhir hayat dia suruh membawa jas diri dia sehingga ke perbatasan yang terakhir umat Islam berperang di Turki. Sebab orang Islam ini, selagi dia tidak pejam mata, mimpinya ialah keampunan Tuhan. Dan mimpinya adalah syurga. Sesiapa yang tidak bermimpi syurga dan tidak memperolehi keampunan Tuhan, dia menderita di dunia ini, struggle dengan perjuangan yang dia pun tidak tahu dia sebenarnya cari apa. Dia tersesat di dalam diri dia sendiri, sehingga kadang-kadang dia tak tahu dia nak buat apa. Dia nak please orang tu, dia nak please orang ni. Dia dah dapat dah jawatan tu, dia dah dapat dah kedudukan ni. Tapi dia meraba-raba. Ada sesuatu yang missing in my life. Dia terlepas perlumbaan mencari keampunan Tuhan. Dia terlepas cita-cita yang besar. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Syurga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah tazkirah saya untuk diri saya sendiri. Supaya kita membetulkan persepsi hidup. Dunia
kita ambil macam Datuk Sri Rizal kata, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tengok Quran amazing, tuan-tuan. Dia kata, carilah apa yang Allah datangkan padamu, pada hartamu, fima ataka Allah darul akhirah. Apa yang harta Allah beri padamu, kamu cari darul akhirah. Kamu cari darul akhirah. Cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Saya buat contoh hayat. Kita nak pergi satu tujuan. Nak balik kampung. Kau pun dah balik kampung tu, singgahlah rumah makcik kau. Tapi makcik kita bukan tujuan utama. Cari dengan harta yang Allah bagi akhirat. Cuma kau jangan lupa habuan kamu. Ia di pinggiran, tapi jangan lupa. Ia bukan bermaksud kamu cari dunia sebanyak mana kamu cari akhirat. Wabtaghi fima, yang kamu cari ialah dunia, yang kamu cari ialah akhirat. Dunia hanya kamu jangan lupa, supaya kamu dapat hidup di atasnya secara terhormat. Ketika umat Islam berfikir seperti itu, dunia berada di dalam genggaman mereka. Futuhat di dalam bulan Ramadan, pembukaan, the openings, pembukaan kota, sehingga Islam menjadi empire yang besar. Ketika dunia mereka tidak lupa, tapi akhirat yang mereka cari. Tetapi ketika dunia telah orang Islam cari, akhirat kadang-kadang kita tak lupa. Orang Islam tidak menguasai apa-apa pun pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan diberikan kebaikan kepada kita. Ini tazkirah ringkas saya sebelum berbuka puasa. Saya tak tahu buka apa sini. Boleh ada sisi soal jawab ke sini? Terima kasih banyak. Mungkin bagi peluang kepada pihak, saya tengok pengurusi pun dah berdiri di situ. Terima kasih kalau ada terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan tercapai maksud yang ingin saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.